Amerika Syarikat terus menyokong rezim Zionis di Israel lah. Jadi saya tidak nampak sama ada Trump ataupun Kamala Harris menjadi presiden, kerajaan Amerika Syarikat akan mengubah haluannya dari segi dasar luar dan juga dasar menyokong rezim Zionis yang genosid itu. Selamat datang ke Terus Terang. Saya host hari ini, saya Yishan. Hari ini bersama saya adalah Ahli Jawatan Kuasa Pusat dan juga Ketua Biro Antarabangsa, Saudara Chungkai. Selamat datang. So hari ini kami nak bincang satu perkara yang sangat hot sekarang di antarabangsa, iaitu pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang akan datang dan mereka akan mengundi pada bulan 11 ini. Kami pun tahu sekarang ada dua calon utama yang bertanding dalam pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat, iaitu Donald Trump dan juga Kamala Harris. Dan mereka masing-masing mewakili dua parti besar, iaitu Republican dan Demokrat. Tapi selain pada Donald Trump dan juga Kamala Harris, sebenarnya pun ada beberapa calon juga bertanding dalam pilihan raya ini. Tetapi Donald Trump dan Kamala Harris, dua calon inilah yang banyak orang yang memberi tumpuan utama kepada dua orang inilah. Tapi saya ada soalan. Selain daripada dua calon utama ini, ada tak calon-calon yang berhaluan kiri? Okey, selain dua orang calon utama daripada Parti Republican dan Parti Demokratik, memang adanya calon-calon daripada parti ketiga ataupun calon bebas yang bertanding untuk jawatan Presiden Amerika Syarikat lah. Tetapi kita tahu design sistem pengundian di Amerika Syarikat untuk pilihan raya Presiden itu memang hanya menguntungkan dua parti yang terbesar lah. Jadi menjadikan kebanyakan orang tidak memberi banyak perhatian kepada calon-calon parti ketiga ataupun calon-calon bebas. Untuk pilihan raya Presiden Amerika Syarikat tahun ini, ada ramai orang mencalonkan dirilah untuk bertanding sebagai presiden, tetapi sebab parti kecil mungkin nama mereka tidak akan dicetak atas kertas undi di sesebuah negeri, tetapi mungkin di satu tempat adanya namanya. Okay, ini realiti lah di Amerika sekarang. Tentang calon yang berhaluan kiri, memang ada ramai juga, ada beberapa buah parti berhaluan kiri cuba menawarkan calon bertanding kerana kepincangan kerajaan Amerika Syarikat, termasuklah Presiden Biden sekarang ada banyak masalah penindasan, ketidakadilan terhadap golongan pekerja, golongan migran dan sebagainya. Memang adanya parti-parti berhaluan kiri cuba menawarkan calon lah, tetapi kebanyakannya tidak mendapat banyak perhatian dan juga sokongan dari segi sokongan undi. Tapi yang paling besar ada sebuah parti yang dikenali sebagai Parti Hijau, Green Party, dengan calonnya Jill Stein, di mana sokongannya dalam tinjauan pendapat lebih kurang 1% lah. Okay? Kira tinggi dalam kalangan calon-calon parti ketiga ataupun calon-calon bebas lah. Sehingga Parti Demokrat mereka mengatakan ini Parti Hijau sedang pecah undi mereka. Walaupun kita ada parti ketiga lah, contoh macam Parti Hijau, tapi tumpuan utama masih kepada Donald Trump dan juga Kamala Harris kan. So kalau orang yang tak suka, dia tak nak undi Donald Trump, dia pun tak suka Kamala Harris, macam kedua-dua calon dia pun tak rasa nak undi. So siapa mereka akan undi? Adakah mereka ada pilihan yang lain-lain? Okay, ini satu dilema yang dihadapi oleh pengundi-pengundi di Amerika Syarikat lah. Okay. Kalau di tempat adanya calon ketiga, mereka sebenarnya ada pilihan untuk pilih calon ketiga lah. Dan kalau tempat tak ada calon ketiga, mereka memang tak ada pilihan. Hanya Demokrat ataupun Republican. Dan mereka terpaksa pilih satu ataupun tidak pilih lah. Dan kalau ada calon ketiga, mereka juga menghadapi dilema. Kalau saya undi calon ketiga, mungkin saya tidak suka calon Republican, okay? Sebab Trump sangat racist. Okay? Tapi kalau saya undi parti ketiga, Trump mungkin menang. Okay? Jadi dia akan terpaksa secara strategik dia pergi undi Kamala Harris, walaupun dasar-dasar Kamala Harris sebenarnya pun tidak begitu baik. Ini nampak dilema pun juga berlaku di politik Malaysia jugalah. Sebab macam pengundi di sini hanya boleh pilih antara sama ada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional kan. Tak ada pilihan yang ketiga. Sebenarnya ada pilihan ketiga. Kamilah, Parti Sosialis Malaysia adalah pilihan ketiga. Cuma
Cuma ada juga banyak pengundi seperti apa pengundi di Amerika Syarikat, mereka fikir secara strategik mereka nak undi satu parti yang atau satu calon yang boleh menang dan menjadi kerajaan. Itu memang satu dilema bukan saja berlaku di Amerika Syarikat tapi juga dilema berlaku di Malaysia jugalah. Walaupun parti ketiga atau calon bebas mereka telah membawa satu dasar-dasar yang sangat bagus atau polisi yang bagus, tetapi disebabkan sistem pilihan raya tersebut menyebabkan mereka sangat susah untuk menang dalam pilihan raya. Ini sebenarnya menunjukkan betapa mundurnya sistem demokrasi di Amerika Syarikat. Walaupun dia dikatakan negara demokratik yang terbesar, tapi sebenarnya sistem pengundiannya selama 2,5 abad yang lalu masih sama. Sedangkan di negara-negara Eropah dan juga negara Asia adanya sistem pengundian yang lebih maju berbanding dengan Amerika Syarikat. So memandangkan kita sekarang ada dua calon utama lah, Donald Trump dan juga Kamala Harris. Saudara rasa siapa akan menang dalam pilihan raya? Dari segi tinjauan pendapat, Trump sebenarnya dia mendahului. Okay. Tetapi lepas Biden dia undur dan Kamala Harris menggantikannya, nampaknya sokongan kepada calon Demokrat sudah meningkatlah dalam tinjauan pendapat. Dan sekarang peluang mereka 50-50 lah. So tak pastilah siapa akan menang. Yep. Atau sesiapa kalau menang pun dia akan menjadikan situasi menang nipis. Bukan menang dengan majoriti yang tinggi lah. Ya. Okey. Nah, itu kita hanya tahu bila itu kotak undi dibukalah. Ya betul, kita hanya tahu. Tapi saya pun rasa tak kira sama ada Donald Trump ataupun Kamala Harris menjadi presiden, mana satu akan memberi kesan yang besar terhadap situasi antarabangsa. Jika tentang situasi antarabangsa, pandangan saya sama ada Donald Trump menjadi presiden Amerika Syarikat semula ataupun Kamala Harris dari timbalan presiden, naik presiden kepada presiden, saya tidak melihat akan adanya apa-apa perubahan yang ketara dari segi dasar luar Amerika Syarikat. Dan khususnya berkaitan dengan situasi di Timur Tengah, di mana kita tahu sepanjang setahun yang lalu Gaza dibedil, disembelih, genosid berlaku di Gaza dengan Amerika Syarikat terus menyokong rezim Zionis di Israel lah. Jadi saya tidak nampak sama ada Trump ataupun Kamala Harris menjadi presiden, kerajaan Amerika Syarikat akan mengubah haluannya dari segi dasar luar dan juga dasar menyokong rezim Zionis yang genosid itu. Merujuk kepada berita, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden sekarang cuba mewujudkan satu rundingan damai antara Israel dan juga Palestin. Sekarang sebagai timbalan presiden iaitu Kamala Harris, dan dia sekarang pun jadi calon kepada Presiden Amerika Syarikat. Kalau katakan Kamala Harris menang dalam pilihan raya dan jadi Presiden Amerika Syarikat, adakah beliau akan juga mengikuti Joe Biden nak cuba mewujudkan rundingan damai dan mengusahakan dengan cara itu? Saya lihat tindakan Joe Biden untuk menunjukkan dia macam mau cari pendamaian di Palestin, isu Palestin ini sebenarnya adalah satu taktik politik untuk cuba memenangi sokongan untuk calon Parti Demokrat lah. Okay? Sebab kita tahu jika Amerika Syarikat benar-benar mau mewujudkan pendamaian di Palestin, di Timur Tengah, dia patut hentikan segala sokongan, kewangan dan ketenteraan kepada Israel. Tapi ini sebenarnya tidak berlaku. Jadi hanya retorik kosong lah. Okay? Jadi jika Kamala Harris mengambil alih, saya tidak melihat dia akan ada membawa apa-apa perubahan yang ketara kepada kerajaan Amerika Syarikat sekarang dari segi dasar sokongan, ketenteraan dan kewangan kepada rejim Zionis Israel. Apa pula dengan kalau katakan Donald Trump yang menjadi presiden? Sama saja. Sebab kita tahu semasa Donald Trump jadi Presiden Amerika Syarikat, dialah yang memindahkan kedutaan Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Dan tindakan itu menimbulkan ketegangan di Palestin dan juga Timur Tengah. Jadi saya nampak sama ada Trump ataupun Kamala Harris jadi presiden, tidak akan ada apa perubahan yang ketara lah pada situasi di Timur Tengah.
Dan apa pula kesan terhadap Malaysia? Tak kira siapa jadi menang dalam pilihan raya. Okey, kalau kita lihat keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, impaknya terhadap negara kita Malaysia, pandangan saya dia tidak akan membawa impak yang secara langsung kepada politik ataupun ekonomi negara kita. Tetapi kita tahu bahawa Amerika Syarikat merupakan sebuah kuasa besar di dunia dan sememangnya kalau Presiden baru membawa dasar-dasar ekonomi baru dan juga Treasury dan juga Federal Reserve-nya menetapkan dasar baru, mungkin dia akan memberi impak kepada ekonomi negara kita lah. Sebab ekonomi Amerika Syarikat masih amat berpengaruh. Pada masa yang sama, kita boleh lihat bahawa kemunculan kuasa baru, khususnya negara China, yang dianggap sedang mencabar hegemoni Amerika Syarikat di pentas dunia, sedang menimbulkan ketegangan geopolitik, khususnya di rantau Asia Pasifik ini, di mana negara Malaysia kita sedang berada juga. Dan konflik antara Amerika Syarikat dan China, persaingan antara mereka untuk kepentingan geopolitik masing-masing akan memburukkan ketegangan di rantau ini, khususnya isu yang berkisar dalam persoalan berkaitan dengan Laut Cina Selatan, memang akan memberi impak kepada negara kita lah, akan menimbulkan kerisauan tentang peperangan. Mungkin tidak akan berlakunya perang, tapi dia akan sentiasa menimbulkan kebimbangan dan kerisauan tentang peperangan, di mana ketegangan geopolitik yang berlaku ini mungkin akan dipergunakan oleh sesetengah pihak dalam negara kita untuk agenda politik mereka. Mereka mungkin akan gunakan ketegangan yang berlaku ini. Kalau pihak kerajaan, dia adalah satu cara yang paling mudah untuk mengalihkan perhatian rakyat kepada isu-isu dalaman, isu-isu asas berkaitan dengan kehidupan harian rakyat, kerana adanya satu konflik di peringkat serantau, sehingga menimbulkan ketakutan rakyat. Maka dia senang untuk alihkan perhatian lah. Dan untuk golongan yang mungkin parti pembangkang, khususnya parti pembangkang Bahagian Kanan, mungkin mereka akan gunakan isu ini untuk memburukkan lagi ketegangan antara kaum. Khususnya kalau isu berkaitan dengan negara China, dia juga akan boleh dikaitkan dengan politik perkauman di negara inilah. Jadi dia adalah satu isu yang memang boleh digunakan oleh sesetengah pihak yang ada agenda politik untuk pecah belahkan rakyat dan memajukan kepentingan politik mereka lah. So saudara, jika saudara adalah pengundi Amerika Syarikat, siapa saudara akan undi? Jika saya seorang pengundi Amerika Syarikat, sudah pasti saya tidak mengundi sama ada Trump ataupun Kamala Harris, kerana dua-dua orang ni tidak akan mewakili kepentingan rakyat biasa. Dan juga mereka akan teruskan agenda imperialis Amerika Syarikat, menyokong rejim Zionis Israel untuk terus melakukan kezaliman terhadap rakyat Palestin dan juga mencetuskan lebih banyak konflik peperangan di Timur Tengah dan juga tempat lain yang boleh meragut lebih banyak nyawa. Itu yang sudah pastilah. Kalau saya pengundi, saya tidak mengundi, dan juga saya akan menyuruhlah kalau ada kawan-kawan di Amerika Syarikat, kita patut tolak dua-dua. Mereka bukan pilihan. Pilihan sebenarnya adalah terletak dalam rakyat Amerika Syarikat itu sendiri. Tapi rakyat Amerika Syarikat yang sedar tentang kepincangan dalam sistem kapitalis Amerika Syarikat dan juga masalah yang diwujudkan oleh agenda imperialis mereka. Yang paling penting adalah rakyat Amerika Syarikat yang sedar, yang progresif, harus terus membina gerakan yang dapat mencabar kekuasaan establishment di Amerika Syarikat supaya dapat mengalahkan, menewaskan agenda dasar politik yang imperialis yang membawa bencana kesengsaraan kepada rakyat sedunia lah. Itulah yang paling penting lah untuk rakyat Amerika Syarikat. Penonton-penonton sekalian, jika anda adalah pengundi Amerika Syarikat, siapa anda akan undi? Itu sahaja untuk video hari ini. Sekian, terima kasih, dan juga terima kasih kepada saudara Chungkai. Sama-sama.